Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat syukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini, iaitulah malam Isnin 9 hari bulan Safar 1442 bersamaan dengan 27 hari bulan 9 2020, kita mula pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim ni ada 2-3 versi naskah. Yang paling kecil ni, abang dia sikit merah ni, sama ya isinya. Untuk orang tua-tua, orang lama-lama, hak ni, hak Jawi ni, dia ada belakang. Jadi kita buat semua supaya tidak ada alasan orang tua kata saya tak boleh baca Rumi, baca Jawi kan. Isinya sama, cuma baju lain-lain dan bentuk dia lain sikit. Kita ni tengok di muqaddimah penterjemah tu. Dia tulis sepatah kata penterjemah. Sepatah kata penterjemah tu sikit lah nak cerita. Jadi alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta tabi'in dan semua yang mengikut jalan mereka sampai ke hari kiamat. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya buku ataupun kitab Perisai Muslim. Kitab ni kecil sangat, yang besar ni hak asal tuan dia pun. Besar ni separuh ni lagi. Sebab bahasa Arab tak ada terjemahan kan. Himpunan doa dan zikir dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Dr. Said bin Ali Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Tuan dia baru je meninggal. Buku ini telah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Anda duk perhati tengok, boleh katakan hampir bahasa dalam dunia ni sudah diterjemah buku ni. Allah Ta'ala beri kepada dia bukunya kecil. Kalau kita pergi di Mekah, di kedai-kedai buku ke kedai apa tepi Masjid Haram tu, dia jual RM1 je satu. RM1 dijual. Sebuah buku RM1. Telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Alhamdulillah, bila kita terjemah ke bahasa Malaysia, semoga ia dapat dimanfaatkan oleh pembaca dalam menghayati amalan yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dapat menghidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak dilupakan. Orang bukan tak nak beramal dengan sunnah. Buktinya, bila kita ajar amalan-amalan sunnah ni, boleh katakan berebut orang pakat nak buat. Cuma kadang-kadang tidak sampai ke tangan mereka. Dia jumpa hak lain. Manusia ni kalau dia jumpa hak tu, dia ingat yang tu, dia akan terlupa dalam hak ni. Sesungguhnya beramal dengan amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar pahalanya. Di sini saya bawa satu cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan isteri dia, Juwairiyah. Juwairiyah ni duduk lepas solat subuh, duduk zikir tepat di rumah dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar, balik-balik matahari cerah dah, isteri duduk situ lagi. Maka Nabi tanya, masih di sini? Ya, dia kata. Nabi SAW beritahu, sesungguhnya saya telah membaca selepas berpisah dengan anti tadi, kan, 4 kalimah sebanyak 3 kali. Aku baca 3 kali hak ni, jika ditimbang dengan bacaan yang kamu baca pada hari ini, timbangannya lebih berat lagi. Jadi kita tengok bacaan yang ke 94 yang kita baca zikir waktu pagi itu. Baca 94, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati.
InsyaAllah bila sampai di sana nanti kita akan cerita balik peristiwa yang berlaku. Ini contoh saja, contoh kalau kita teringat dengan al-lafzun nabawi, lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia Nabi ni, para jemaah sekalian, tanda Allah Ta'ala beri kepada dia jawami'ul kalim. Tulis sikit. Jawami'ul kalim, cakapannya pendek, makna panjang. Nabi kita bahasa dia pendek, doa dia pendek, tapi lengkap. Dia punya permohonan tu banyak yang kita boleh terjemahkan. Maknanya penyusun asas Syekh Sa'id rahimahullah telah memilih bacaan doa atau zikir dari hadis-hadis yang sahih, hasan atau yang punya sanad yang baik yang boleh beramal dengannya berdasarkan hukum yang diputuskan oleh ulama hadis. Oleh kerana semua bacaan doa dan zikir sebut dalam bahasa Arab, jadi bacaan itu dalam bahasa Arab, maka disarankan, saya lah menganjurkan kepada para pembaca agar mempelajari teks doa atau zikir daripada orang yang boleh memahami bahasa Arab, agar setiap kalimah yang dibaca betul dari segi bacaan dan maknanya. Kerana apabila bacaan berubah, maka artinya juga akan berubah. Ada kalanya kalimah bahasa Arab ni tidak dapat diterjemahkan artinya dengan sepenuhnya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi oleh Allah dengan jawami'ul kalim, ucapan dia ringkas, makna dia panjang. Itu ada kalanya kita mintalah dengan lafaz yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia ada makna yang tersendiri. Kalau kita terjemah mungkin tak sampai maksud. Jadi saya minta supaya para jemaah, para pelajar belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita tak yakin bahasa Arab nak sebut, baik tak dengan sebut. Kita guna bahasa kita terus, bahasa Melayu lebih baik. Sebab kadang-kadang kita tukar baris. Patutnya baris atas, kita pergi baca baris bawah, jadi makna lain. Ataupun baris mati, kita pergi hidupkan dia, jadi makna lain. Ana selalu buat contoh kesalahan bacaan yang ubah makna, iaitu seorang itu dia nak pergi umrah, nak pergi haji, dia belajar doa. Ustaz dia ajar, Allahumma la tada'li zamban, za nun ba nun mati, zamban illa, Allahumma la tada'li zamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan mu tinggal aku dosa. Zamban tu mana dosa? Kecuali engkau ampunkan. Pak cik ni muka pergi tengah jam, panas pula dekat Kaabah, dia tukar baris. Allahumma la tada'li zanaban. Tengok. Daripada nu mati jadi nu hidup. Tuan-tuan tahu makna beza jauh. Bila sebut Allahumma la tada'li zanaban, orang Arab sebelah tu jawab illa qata'tahu. Mana zanaban? Zanaban tu mana ekor. Mana seolah kita kata, ya Allah jangan tinggal ekor aku ni kecuali Arab betul japu illa qata'tahu, kecuali engkau potongkan ekor dia tu. Tu Arab tu sudah doa. Pasal tukar bagi. Jangan main kan. Sebab tu di antara yang kena ambil perhatian, iaitulah ketika kita doa Allahumma khtim lana. Lana untuk kita. Allahumma khtim lana, ya Allah akhirilah kepada kami bihusnil khatimah wala takhtim alaina. Kalau bala dia guna ala. Jangan engkau bencanakan ke atas kami dengan su'al khatimah. Ada beza. Yang pertama Allahumma khtim lana. Yang kedua alaina. Jadi kalau ala tu dengan makna kebinasaan. Lana untuk. Mana kita minta untuk kita. Itu perbezaan yang kita jumpa nanti insya-Allah. Banyak lagi dalam ini, baru mukaddimah. Panjang mukaddimah tak sampai ke hujung pula nanya kan. Adapun terjemahan setiap doa dan zikir hanyalah sebagai bantuan untuk memahami erti setiap bacaan agar menambahkan rasa khusyuk sewaktu membacanya. Kita kalau kita baca doa tak tahu apa, nak khusyuk lagi mana? Tak tahu apa kita kata dah. Pasal tu kadang-kadang bila doa
imam baca kot bahasa Arab, kita ami lah, pakai ami, tak tahu apa dia kata. Tapi kalau baca bahasa Melayu yang dipahami, maka kita akan dapat menjiwai, merasai apa yang kita minta. Maka para ulama mengatakan berbeza di antara berdoa dengan membaca doa. Beza antara berdoa dengan baca doa. Kalau kita berdoa, makna kita minta apa yang kita nak. Kita minta apa yang kita rasa. Lain. Kalau kita baca ya. Baca tak tahu, kadang-kadang tak tahu makna. Ada kalanya tak kena tempat. Kan? Macam cerita kita nak pergi dekat dengan tawaf tu. Salah satu daripada doa tengah tawaf, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura. Ni siapa dia pergi Mekah kerusuh umrah, ingat, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura. Ya Allah, jadilah aku ni haji mabrur. Dia pergi umrah. Jadi kita baca doa haji untuk umrah, tidak kenalah pada tempat dia, patut Allahumma ja'alha umratan, baru kena pada tempat. Mana kita minta kadang-kadang tak kena musim. Biarlah kita meminta apa yang kita faham. Maka para jemaah sekalian, biarlah hari ini kita cuba untuk berdoa dan juga membaca doa. Kita baca, kita faham. Itu menarik. Alhamdulillah dalam kitab ini, kitab Perisai Muslim ni, Syekh Sa'id telah bawa kepada kita ada 267 hadis bacaan. 267 campur dengan muqaddimah yang kita akan baca ni 9, maknanya dia ada 276. Kita punya bab ada 132 bab. Dalam bab kita baca ni ada 132 bab. Jadi insya-Allah kita ambil lah sedikit demi sedikit. Kalau kita belajar satu bab, dua bab satu malam, kita boleh hafal hak ni, boleh amalkan. Kita kata masya-Allah, besar kelebihan dan besar kedudukan kita, insya-Allah. Jadi muqaddimah ni panjang, ana potong. Dalam kitab yang ana syarah dia ni, tuan Syekh kita bawa ada 5 jilid kitab yang menyebut tentang syarah pada kitab ni, 5 jilid. Alhamdulillah Hanan sendiri telah pun syarah kitab ni. Dulu kita sudah khatam di pondok kita, sudah 41 siri lebih kan. Itu dia panggil sudah khatam kita ni, lama dah lah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita kata 41 siri. 41 siri ni kalau tuan-tuan nak cepat, nak baca, boleh tengok dalam YouTube. Ada rakaman hak lama. Tapi malam ni kita jangan tak payah ngaji kita kak. Lah. Ini kita ijazah secara berdepan, tak lain berbeza dengan orang ini yang diambil alam. Yang duduk jauh-jauh boleh ambil di alam maya, yang dekat-dekat ambil di alam nyata. Dalam bahasa yang diguna sekarang, dia panggil belajar online lain dengan belajar depan ni, dia panggil bersemuka. Bersemuka itu maknanya beradap muka. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada kelebihan dan fadilat zikir. Tulis kelebihan dan fadilat zikir. Kalau hak Jawi kita muka surat 1. Kalau yang Romi ni muka surat 1 juga. Ni, hak ni muka surat 1. Cari muka surat 1 je pak. Yang penting dia tulis kelebihan dan fadilat zikir. Dalam kitab ini tuan Syekh kita rahimahullah taala bawa kepada kita ada beberapa ayat Al-Quran. Ayat saja ada 4 ayat. Kemudian dia bawa 9 hadis. 9 hadis tentang kelebihan zikir. Kalau nak tengok kelebihan zikir sungguh panjang. Ana baca dalam kitab nama dia Al-Wabilus Sayyib. Dalam kitab tu kata ada 60 kelebihan zikir. Berzikir ni ada 60 kelebihan. Masya-Allah tabarakallah. Tapi cukuplah kita baca 4 ayat dan kita baca 9 hadis insya-Allah. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku. Allah perintah supaya kita ingat.
kita berzikir. Mu ingat kepada aku, nascaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah 152. Kata di ulama tafsir Al-Imam Al-Baghawi kata, uzkuruni fin ni'mati war raha. Mu ingat aku waktu kamu senang. Dengar ni. Kita kena ingat Allah Ta'ala waktu kita senang, waktu kita tenang. Allah Ta'ala akan ingat kita waktu kita susah. Yang jadi kita bimbang hari ni, kita tak ingat ke Allah waktu kita senang. Nah, bila susah, ada pergi mari depan pintu masjid. Cari siapa? Cari tu imam. Sebab apa? Macam-macam lah nak suruh semaya hajat lah, buat air tawaf. Kadang-kadang dia bercakap dengan Pak Imam dah tu. Tapi oleh kerana tak rajin mari masjid, Pak Imam pun dia tak kenal. Nak jumpa siapa? Jumpa Pak Imam. Imam dah depan dia tu. Macam-macam jadi. Sebab apa? Sebab dia tak mari. Ni auzubillah. Baiklah para jemaah sekalian. Kata Ibnu Katsir, uzkuruni bi ta'ati. Mu ingat kepada aku dengan melakukan ketaatan, azkurukum bi maghfirati. Allah kata aku ingat nak bagi keampunan kepada kamu. Masya-Allah tabarakallah. Siapa dia nak, maknanya para ulama mengatakan kita dengan Allah ni dia panggil cinta berbalas. Kita kena mula dulu. Fazkuruni azkurkum. Mu ingat aku ingat kamu. Ni kita nak suruh Allah ingat kita, kita tak ingat ke Tuhan. Habis macam mana cerita lagu ni? Jangan. Kita dulu mula. Barulah Allah nak jawab. Rahmat Allah Ta'ala luas. Tapi Allah buat syarat macam tu supaya cinta berbalas. Kita mula, Allah jawab. Banyak lagi hadis yang menyebut tentang perkara ini. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Suratul Ahzab ayat 41. Dalam ayat yang saya tambah bacaan tadi, wasabbihuhu bukratan wa asila, Allah kata bersuci, bertasbihlah kepada Allah pagi dengan petang. Maknanya di antara bacaan yang kita diminta supaya baca, jangan lupa-lupa, iaitulah zikir kita waktu pagi, waktu petang, yang sudah kita ijazahkan dulu di tempat kita ni. Alhamdulillah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bahawa mungkin sebut Allah Ta'ala zikran kathira, banyak. Maknanya tak kira masa, malam, siang, di daratan, di lautan, di udara, ketika sihat, ketika sakit. Para jemaah sekalian, ketika sakit lah, kita nak pergi ke mana pun tak dapat. Duduk atas katil hospital contohnya, atau duduk di rumah kita, nak buat benda lain tak boleh dah. Nak bangun pun tak boleh. Tapi insya-Allah hati, lidah masih mampu untuk menyebut nama Allah. Masih mampu. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astaghfirullah. Setiap kali sakit ngak, mari kita kata astaghfirullah, atub ilaika ya Allah. Maknanya lagi banyak sakit, lagi banyak istighfar. Insya-Allah kita lebih dekat pada Allah Azza wa Jalla di saat itu. Ibnu Katsir kata apa? Allah Ta'ala suruh kita banyak berzikir, suruh banyak ingat kepada dia, kan? Supaya Allah Ta'ala nak beri pahala banyak kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Bukan saja-saja. Kalau suruh saja tak ada apa lain. Ni suruh dengan balasan yang begitu besar, peringatan yang begitu kuat. Ayat yang ketiga, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ayat ini tanda tuan-tuan, surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat ni panjang ni. Tuan-tuan kena baca daripada awal dia. Baca daripada awal, innal muslimina wal muslimat, sampai kepada wazzakirina Allah katsiran wazzakirat
ada 10 sifat orang yang baik. Dalam ayat ini Allah pisah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, zakirin, zakirat. Sebab apa? Tanda tuan-tuan, nanti balik tadabbur di rumah, saya nak huraikan ayat ni pakai habis sini ya. Suratul Ahzab tanda. Ayat 35 ini Allah Subhanahu wa taala sebut 10 perkara amalan-amalan yang bersifat individu, yang bersifat masing-masing. Sebab itu dia pisahkan di antara laki-laki dengan perempuan. Allah sebut 2 kali. Biasa disebut sekali ya ayyuhallazina amanu. Ini muslimin muslimat, qanitin qanitat. Sebab ini dia panggil bersifat masing-masing bawa diri. Jangan duk sedap hati kita ni. Tak apa saya tak berzikir pun. Suami saya ustaz. Suami saya imam. Suami saya tuan guru. Saya duduk saja. La, muslimin, muslimat. Kalau dia berzikir, awak berzikir. Suami tak berzikir, isteri berzikir. Mudah-mudahan kita boleh tumpang menumpang di akhirat esok, insya-Allah. Jadi ayat ini sangat besar. Suratul Ahzab 35 ni masya-Allah tabarakallah, satu galakan yang besar untuk sama-sama kita melakukan berlomba-lomba masing-masing memperbanyakkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang keempat, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu. Allah perintah kepada kita supaya sebut fi nafsika. Kita sebut perlahan-perlahan, tak usah duk bertempik-tempik belau-lau, tak ada. Dengan merendahkan diri serta dengan perasaan takut melanggar perintahnya, dan dengan tidak pula menyaringkan suara sama ada pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau tergolong dari kalangan orang-orang yang lalai. Dalam ayat ini Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya zikir dengan suara yang perlahan, biar kita dengar. Allah Ta'ala yang maha mendengar. Perlahan pun tak apa, kan? Tak payah kuat-kuat. Sebab itulah kita nasihat sentiasa kepada imam-imam. Kadang-kadang dia zikir terlalu kuat, di belakang dia pula ramai jemaah yang masbuk. Kita kata perlahan pun boleh. Sebab kita sudah berzikir dengan mikrofon, tak payah duduk lawan kuat-kuat. Mikrofon tu bunyi pun dengar dah, kan? Ini belajar. Jangan kuat. Tak payah kita bertempik dalam zikir. Pernah satu hari Nabi kita bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum dalam perjalanan. Sahabat ni bertopik luah, Allahu Akbar. Nabi kata, arbi'u ala anfusikum. Kamu kesianlah diri kamu, tak pasal duduk laung-laung. Kamu sekarang ni menyeru Allah yang mendengar, bukan Allah yang tuli. Jadi Nabi kita larang para sahabat daripada mengangkat suara tinggi-tinggi ketika berzikir. Baiklah, kita sudah ayat yang kita baca ini suratul A'raf ayat 205. Tamaklah kita dari bab ayat. Sekarang ni saya masuk kepada hadis, kan? Hadis kata apa? Ada hadis kita ni ada 9 hadis. Kita ambil sikit-sikit mengikut masa yang kita ada, kan? Para jemaah sekalian, tanda kata-kata seorang ulama Syekh Ahmad Abdul Halim rahimahullahu taala, dia kata di antara perkara yang menjadi suatu kepelikan bagi kita, bila kita jumpa amalan-amalan zikir-zikir yang maksur, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih, tiba-tiba kita tinggal. Kita ambil zikir hak lain-lain yang tidak ada sanad, yang tidak tahu mari di mana, kita kata ini satu kejanggalan. Maka kita cubalah para jemaah sekalian untuk mengambil zikir-zikir yang maksur. Baik. Nabi kita yang hadis yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok dalam nota kita tu. Kalau yang kecil ni muka surat 3 dah. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Allahu akbar. Ayat ni dia panggil pukulan maut atas kepala kita. Nabi kata apa?
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang menyebut nama Allah dengan orang yang tidak menyebut nama Allah. Orang ni berzikir banyak, yang duduk diam. Tu hok duduk diam. Kita tak banding orang berzikir dengan orang mengumpat lah. Bukan label kita perbandingan di situ. Kita hanya boleh banding di antara yang berzikir dengan yang tak berzikir. Nabi kata apa? Walladzi la yazkuru rabbahu, orang yang menyebut nama Tuhannya dengan tak menyebut nama Tuhannya, masalul hayy wal mayyit, umpama orang yang hidup dengan orang yang mati. Allahu akbar. Jauh ke tak jauh beza? Hidup dengan mati nya bagi dia sangat berat kan. Hidup dengan mati ni jauh pelik nak tak nak bincang kan. Ulama kata apa? Sebab apa? Sebab mati tu ada dua kategori. Satu dia panggil mati tak bernyawa, itu mayat, orang panggil jenazah. Satu lagi mati hati. Ini mati hati ni di antara mati yang kita rasa berat, sebab orang yang hidup tapi hati dia mati, dia tak akan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, cara berzikir ada tiga cara. Tulis itu. Kena bawa pensel lain kali. Bila mari mengaji ni kena bawa pensel. Tambah lagi kalau kita kecil dan nak tulis mana ni, bawa buku tulis. Baru kita, orang panggil, kalau orang mengaji di pondok, dia panggil dhabit. Ingat dah. Mana orang ngaji lama-lama belajar di pondok tu, dia panggil dhabit. Awak nak dhabit? Dhabit mana kita catat? Mana dhabit? Kita catat apa yang kita belajar. Kata di para ulama, di antaranya Al-Imam Ar-Razi, dia kata zikir tu ada 3 kategori. Yang pertama zikir dengan lidah. Ini biasa kita berzikir ni, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir dengan lidah. Yang kedua zikir dengan hati. Macam mana zikir dengan hati? At-tafakkur. Sentiasa kita berfikir tentang kehidupan kita. Kita berfikir tentang kuasa Allah. Kita berfikir tentang bagaimana keadaan sekarang ni. Kenapa dunia huru-hara? Kenapa makin rakus dunia hari ni? Kan? Kita tengok makhluk-makhluk Allah Ta'ala, kita mikir semua. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tak usah kata apa. Kita kadang-kadang tengok benda tak mikir. Cakap nak ambil gambar ya, selfie je dah. Tengok makhluk Tuhan pelik, Masya Allah, Tabarakallah. Ana tengok budak-budak duduk share di Facebook. Ni, hok bisa-bisa dalam hutan ni. Harimau ke, serigala ke, waktu kejar mangsa dia boleh kejar sekali, dia berambak sekali. Masya Allah, Tabarakallah. Tapi bila boleh mangsa, dia balas sama dia. Kita kata, ni kita kena mikir juga ni. Kita ni kadang-kadang waktu duduk molek-molek ni boleh je, tak. Tapi bila kita menang, bila dapat kuasa, mula nak kelahi. Ini juga perlu satu pemikiran. Yang ketiga dia panggil az-zikru bil jawarih. Ada. Kategori yang ketiga, kita berzikir dengan anggota kita, itulah yang dikatakan beramal dengan apa yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka 3 zikir. Jadi kalau kita nak berzikir, zikir betul-betul ni. Sebab tu Nabi kita sallallahu ajar kepada kita waktu zikir guna tangan. Guna tangan. Sebab kalau guna buah tasbih, dia relax. Sebab tasbih tu ada stesen. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takluk mana mata ada. Lillah. Siapa ada stesen 33, break. Alhamdulillah, alhamdulillah pula. Tapi kalau kita guna tangan, kita sendiri kena jaga. Mulut kata subhanallah, tangan duk bergerak. Hati kena fikir apa makna dia. Itu sebab mana dia akan jadi 3 anggota ni semua berzikir. Itu kelebihan. Saya sedang kita sebeh, betul lah, sebab baru kita boleh khayal gilah lain. Tak ingat dah kita berapa. Orang yang boleh dabt, boleh, kita kena belajar para jemaah sekalian. Nabi SAW bila dia sebut al-a'dad, bilangan-bilangan, tentulah ada hikmah di sana. Nabi tak kata saja sebut 33 kali, sebut 100 kali, sebut 15 kali, 10 kali. Ada makna di sendiri. Ada sebut 7 kali. Maknanya dia nak supaya kita ingat. Jangan tak ingat. Jangan duduk khayal tak tahu kalau pakai ikut tasbih. Sampai cukup 100 berhenti. Di mana pemikiran kita? Di mana hati kita ketika bertasbih? Maka itu dia panggil satu kekurangan.
Baiklah para jemaah sekalian, itu bacaan yang pertama duduk di mana? Orang yang zikir dengan orang tak berzikir ni ibarat Nabi kata seperti al-hayy wal mayyit. Allahu akbar, berat dia beri macam orang hidup dengan orang mati. Padalah. Jauh sangat jarak tu dah. Hidup dengan orang mati. Masya-Allah. Dan Nabi kita sebut dalam hadis lain, Nabi kata la taj'alu buyutakum qubura. Mu jangan jadikan rumah kamu tu macam kubur. Alladzi la yuzkarullahu fi. Orang tak berzikir di kubur, kata Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kita kena pergi berzikir di mana? Di rumah kita. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadi rumah kamu seperti kubur. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan akan lari di rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Kita kena yakin hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Maknanya tempat kita nak berzikir bukan hanya di masjid. Di rumah kita juga kena ada bahagian daripada zikir. Sebab itu di antara solat sunat yang afdal bukan di masjid, di rumah. Cuma kita tak jamin kalau balik ke rumah ni, solat sunat lagi kau tak, kau pakai jadi begitu. Maka solatlah di masjid supaya tidak terlepas segala-galanya, kan? Baik. Kita pergi kepada bacaan yang seterusnya, hadis yang seterusnya. Hadis yang kedua, tulis. Muka surat masih lagi muka surat 2. Qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal warik wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi ta'ala. Masya-Allah. Tengok terjemahan dia. Nabi tanya, "Hei sahabat, mahukah aku khabarkan kepada kamu sebaik-baik amalan kamu?" Nabi kata, "Nak ke? Aku beritahu kepada kamu sebaik-baik amalan. Yang paling suci di sisi Tuhan." Tanda. Darjah amalan yang pertama paling suci di sisi Tuhan. Kelebihan yang kedua, yang paling tinggi darjatnya bagi kamu. Kelebihan yang ketiga, lebih baik bagimu daripada menderma emas dengan perak. Kalau kita memang tak ada duit dah, lagi molek, kan? Yang keempat, dan lebih baik bagimu dari bertemu dengan musuhmu, maka kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kamu. Sama ada kita penggal dia atau dia penggal kita. Sahabat kata, tanda tuan-tuan, 4 kelebihan hak Nabi nak beritahu. Apa dia? Khairi a'malikum, amalan kamu yang terbaik lebih daripada 4 perkara. Qalu bala. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kenapa tak nak? Dahlah, kalau Nabi tak bagi tahu 4 perkara ni pun kita memang nak dengar kebaikan itu, kan? Qala sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi ta'ala. Nabi katalah kamu banyak menyebut nama Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maknanya para jemaah sekalian, kita kena ingat, sebut nama Allah Azza wa Jalla ini mengatasi apa dia? Mengatasi 4 perkara yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Kita kalau kita ada duit, kita combine lah juga, kita kembar-kembar lah, sedekah, derma, kan? Tapi kalau kita memang tak banyak duit, nak pergi berperang, sudah tidak ada lagi peperangan jihad, tidak ada zaman kita ini. Buat setakat ni. Apa lagi nak? Nak derma, tak banyak duit. Nak pergi berperang, tidak ada peluang. Maka yang adanya zikrullah, iaitulah kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sentiasa berzikir. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab apa? Tanda sebab. Qala al-Allamah Az-Zarqani rahimahullahu taala, seorang ulama, dia kata hak lain-lain itu wasail, menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi zikir itu sendiri adalah matlamat. Tujuan kita duk perang.
tujuan kita sedekah, tujuan kita buat ni semuanya nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita ambil jalan pintas, kita sentiasa berzikir, menyebut nama Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil jalan pintas. Ana satu sekali ana baca surah Taha. Tuan-tuan tanda kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bila Allah Ta'ala perintah dia supaya pergi munajat di Bukit Tur Sena, Allah Ta'ala kata mugi jumpa Fir'aun. Mugi jumpa Fir'aun. Tanda tuan-tuan, anak tanah sarah raya ni panjang. Bila Nabi Allah Ta'ala perintah kepada Musa, tengok surah Taha, tanda untuk pelajar-pelajar, tanda surah Taha bermula daripada ayat 24. Musa pergi jumpa Fir'aun. Innahu tagha, Fir'aun tu jahat. Nabi Musa minta dalam ayat ini 7 permohonan. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Untuk apa? Tengok ayat 32, ayat 34. Musa kata apa? 7 permohonan untuk apa? Kai nusabbihaka katsira wa nazkuraka katsira. Masya-Allah. Tujuannya supaya aku boleh zikir banyak, boleh bertasbih banyak. Subhanallah. Allah kata munggi jumpa Fir'aun. Nabi Musa, mari senjata tu. Dah. Dia minta 7 perkara supaya dia kuat berzikir. Bila orang kuat berzikir, orang dekat dengan Allah. Bila orang dekat dengan Allah, pergi berdepan dengan Fir'aun, tak ada senjata pun tidak jadi masalah. Kalau Allah Ta'ala dah tolong kita, Fir'aun tahu apa-apa ke dia. Masya Allah, tabarakallah. Panjang cerita. Kita pergi kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'a wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Maksud dia apa? Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis kursi. Tuan-tuan kena ingat, kalau hadis kursi itu maknanya Allah berfirman tapi lafaz dia Nabi yang sebut. Dia berbeza dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran. Al-Quran ni lafaz daripada Allah dan turun daripada Allah lafzan wa ma'nan. Dan kita beribadat dengan membaca dia. Beza. Allah berfirman dalam kursi, aku mengikut sangkaan hambaku kepadaku. Kita ni sangka apa? Kata ulama, kita kena memperbanyakkan janibur raja. Kita memperlebihkan sudut mengharapkan keampunan, mengharapkan rahmat, mengharapkan Allah qabul apa yang kita buat. Letak situ. Kalau duk main Tuhan terima kau kita. Tuhan duk main lagu ni, kita akan jadi manusia was-was yang cukup berbahaya. Jadi manusia was-was yang sangat berbahaya. Jangan buat perangai tu. Maka Allah kata apa? Aku bersamanya memberi rahmat dan membelanya apabila dia mengingatiku. Tengok, ini kepahaman Nabi Musa tadi. Dia tak minta senjata, dia minta nak berzikir. Allah kata, aku beri rahmat kepada dia, ingat kepada dia. Bila dia ingat aku bersama dia. Jika mereka mengingatiku dalam dirinya, nescaya aku menyebutnya dalam diriku. Apabila mereka menyebut namaku dalam kumpulan, nescaya aku menyebutnya dalam kumpulan yang lebih banyak daripada mereka. Maknanya kalau kita duduk ramai-ramai, kita duduk macam ni. Ni zikir lagi tadi. Tak semestinya beramai-ramai berzikir tahayul-hayul tu tidak. Maknanya zikir dalam kumpulan. Kita duduk sini di masjid. Masing-masing subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca Quran. Itu dalam ramai. Jika mereka menghampiriku sejengkal, aku mendekati mereka sehasta. Jika mereka menghampiriku sehasta, aku mendekati mereka sedepa. Dan apabila mereka datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku datang kepada mereka berlari. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini kena faham molek ni. Nah, kalau tidak dia kata lagu mana pula lari-lari ni, tak ada lari.
Kan? Maka maksud dianya, tanda pelajar para jemaah sekalian, dia panggil hadis ini lebih kepada hadis dia panggil menyebut tentang perbandingan. Nak cerita bahawa rahmat Allah Ta'ala tu laju lebih daripada kita. Artinya kalau kita sebut ya Allah, Allahumma ghfirli, sebut ya Allah Ta'ala nak turunkan rahmat pada kita. Bila kita berzikir, Allah Ta'ala mari cepat rahmat keampunan Allah kepada kita. Kan? Itu maksud dia. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa lajunya, cepatnya rahmat Allah Ta'ala nak sampai kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Dia panggil kinayah an sur'ati ijab. Kita je takut nak berdoa sebenarnya. Takut doa Allah tak terima, Allah tak kabul. Terima doa kat dulu, Allah Ta'ala akan terima doa kita tu, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil hadis yang menunjukkan kepada kinayah bahawa kita ni kena cepat. Sentiasa kalau ada masalah apa-apa jangan pergi lain-lain. Terus bermula dengan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan tolong kepada kita ni. Jangan tanya. Kita minta ya dulu. Ni dak ni kita jawab bagi pihak kita. Bagi pihak Allah buat apa? Aku kalau berdoa pun tak jadi ni. Siapa dia suruh jawab tak jadi? Siapa dia bagi tahu awak doa tak jadi? Lah, maka di situ satu kesilapan yang berlaku. Kesilapan yang berlaku, kita sendiri telah menjawab bagi pihak kita. Kita jawab bagi pihak siapa? Bagi pihak kita. Kenapa kita jawab bagi pihak Allah? Maaf. Kita jawab bagi pihak Allah, sedangkan Allah tak bagi pun autoriti kepada kita supaya kita jawab. Baik. Kita pergi kepada hadis yang keempat. Tanda kita perhabis hadis ni. Wa an Abdullah bin Busrin anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Qal sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Masya-Allah. Hadis ini rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah dan lain-lain. Maksud dianya daripada Abdullah bin Busrin, seorang sahabat, bahawa seorang laki-laki berkata, dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta, dia kata, ya Rasulullah, syariat tuntutan Islam ni telah banyak ke atas saya. Jadi amalan itu banyak. Amalan ni banyak. Amalan solat lagi, amalan puasa lagi, amalan tu amalan ni. Tapi saya nak satu perbuatan ni. Maka khabarlah kepada saya sesuatu yang boleh saya berpegang dengannya, maknanya yang saya boleh buat sentiasa. Betul, berpegang dia ni semua kena bergaya belaka. Artinya yang kita boleh buat sentiasa, al-istimrar. Tak ada penat, tak ada letih. Hujan ke panas, berdiri ke tidur, kita boleh buat. Apa dia? Tengok apa Nabi ajar kepada dia, para jemaah sekalian. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Sentiasalah basahi lidahmu basah dengan menyebut nama Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata, biar lidahmu sentiasa basah kerana sebut nama Allah. Kita banyak basah dengan sebut apa? Macam-macam benda kita boleh sebut atas dunia ni, kan? Hak tak ingat nak sebutnya, nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini dipanggil penyakit yang parah, yang perlu kita usahakan supaya kita boleh buat. Kelebihan zikir yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebajikan. Dan satu kebajikan pula pahala dia 10 kali ganda. Satu ganda 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, sebab tetapi alif satu, mim dua, alif lam dua, mim tiga. Maknanya kalau kita baca alif lam mim sudah dapat 30
pahala. Dia pisah-pisahkan dia. Allahu Akbar. Jangan main-main. Hadis ini menunjukkan bahawa pahala baca Quran itu ikut huruf, bukan ikut kalimah. Ikut huruf, bukan ikut kalimah. Ni ada orang kira. Baca Al-Fatihah saja berapa huruf kita ada. Baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu berapa huruf. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan tak usah duduk kira banyak sangat. Yang kita kena kiranya baca banyak. Tak tahu berapa huruf tak ada masalah. Dan kita pergi kepada hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5, 5 kena dah. Yang ke-6, alhamdulillah. Cepat. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Tengok terjemahan dia. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu keluar dari rumahnya ketika kami berada di suffah. Tanda tuan-tuan. Suffah ni kalau kita agak macam bangsal. Pondok di belakang masjid Nabi. Nabi buat pondok situ. Sahabat-sahabat yang mari daripada jauh, yang nak belajar, duduk situ. Ada makanan dia makan, tak ada makanan dia puasa. Ada kelas mengaji, duduk depan. Bila Nabi tanya nak pergi perang, mereka angkat tangan dulu. Ni, puak-puak ahli sufah nama dia. Ahli sufah ni. Nabi pergi dekat ahli sufah. Nabi tahu dah ahli sufah ni tak ada makan ni. Salah seorang daripada ahli sufah siapa? Abu Hurairah. Kadang-kadang Abu Hurairah ni berguling ke bawah, lapar. Nabi pergi ke ahli sufah, Nabi kata, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Budhan au ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini kauma waini fi ghairi ismin wala qati'ati rahimin. Qulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Qal afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah khairul lahu min naqataini wa thalathun khairul lahu min thalathin wa arba'un khairul lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibili. Allahu Akbar. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Yang Nabi kata, ahli sufah, siapa di kalangan kamu yang suka keluar pada setiap hari untuk pergi ke Budhan? Budhan ni satu tempat, nama dia alah sebelah Masjid Quba tu. Ada dia panggil Sad Budhan atas. Kalau nak tengok, mari kita pergi umrah, kali kita bawa. Ataupun Al-Aqiq. Aqiq tu ada wadi besar di Madinah. Kemudian membawa balik 2 ekor unta yang besar. Unta besar ni dia panggil apa ni, nakah kaumak. Kaumak ni unta atas bonggol dia besar, mana gemuk unta tu. Siapa dia nak pergi ambil unta ni? 2 ekor unta yang besar dengan tidak melakukan dosa atau mutus serta. Mana tak payah kelahi dengan orang, bukan pergi curi, pergi ambil hakmu, mari sini. Sahabat menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bersedia nak pergi ambil unta besar ni. Siapa dia tak nak? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kamu pergi ke masjid untuk belajar atau membaca 2 ayat dari kitab Allah Ta'ala itu nilainya lebih baik daripada 2 ekor unta? Baca 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor, 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor, dan bilangan ayat yang kamu baca lebih baik daripada bilangan unta. Kata Nabi SAW, kata di para ulama hadis, hadis ini menunjukkan bahawa Nabi kita buat bandingan. Baca ayat, 1 ayat tu sama dengan unta besar. Kita ni kalau nampak hak dunia ni, Allahu Akbar, melompat kita. Oleh kerana tak nampak, merangkak pun tak apa nak jadi, kan? Maka kita kena ingat, aku baca ni pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla lebih daripada kauma, unta yang gemuk, unta yang besar. Kita baca, lagi banyak kita rasa lagi manis. Maka para jemaah sekalian, kita kena letak setiap hari jangan kurang daripada beberapa muka surat. Seeloknya 1 hari 1 juzuk kita baca Quran. Jangan celak mata mari pula, ustaz ni sedap dia cakap. Nah, macam dia tak ada, macam kita ni tak ada kerja. Memang tak ada kerja pun baca Quran ya adaknya. Itu masalahnya. Banyak kerja. Aku cuba senarai nak tengok kerja apa yang kamu buat.
daripada malam ni lepas subuh apa kerja? Kerja buat kedai kopi sebab pukul 12 malam. Bila nak baca Quran? Dia tidak marah tu. Cerita hak sengoti. Kau tak kena. Lebih kurang dah tu tak? Kita sebenarnya para jemaah sekalian bukan banyak kerja. Bukan sibuk yang tak sempat baca Quran, tak sempat nak berzikir, tetapi kita banyak menyibuk segala benda nak ulah belaka. Nak ulah belaka. Ni boleh 39, ni boleh 32. Siapa sibuk apa ke benda tu? Bukan boleh kita apa dia baca Quran. Hari ni tahu kau ni aku juzuk tak habis lagi hari ni. Bismillah, baca Quran. Baik. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ketujuh. Man qa'ada maq'adan lam yazkurillaha fi kanat alaihi minallahi tiratun wa man ittaja'a madji'an lam yazkurillaha fi kanat alaihi minallahi tiratun. Hadis rawahu Abu Daud. Maksud dia ni, sesiapa yang duduk di suatu tempat dengan tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kita duduk dalam majlis ni tak ada bunyi nama Tuhan ni. Duk bunyi nama orang ni ada sebut. Berat benar kita tu. Kan? Di tempat tersebut dia akan ditimpakan oleh Allah sesuatu yang merugikan. Rugi kita. Bangun-bangun tengok hadis yang kedua ni berat lagi ni. Dan siapa yang berbaring di satu tempat, kita nak tidur tak baca apa, bismika rabbi wada'tu jambi pun tak baca, pakai tidur kat keroh gitu ya. Apa? Sesiapa yang berbaring di suatu tempat dengan tidak menyebut nama Allah di tempat tersebut, dia akan ditimpa oleh Allah sesuatu yang merugikan. Tiratun, mana rugi sangat-sangat. Sebab apa? Masa kita tu hilang begitu saja, sedangkan masa Allah Ta'ala beri tujuannya untuk apa? Untuk kita apa? Kita perbanyakkan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Biar kita tidur terlena dengan tangan duk bergerak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau khabar jenera. Kalau nak pegang tasbih, peganglah tasbih, tak ada masalah. Biar orang perempuan mari, tidur dah dengan tasbih. Seronok kita rasa. Dah. Ni tidur juga, tidur dengan telefon duk tangan, WhatsApp tak ada tutup. Panas. Baik. Kalau WhatsApp baik-baik tak apa. Takut duk WhatsApp duk mengupak orang. Malaikat mari tengok, tak mudah juga dia ni tidur dengan tengah ni WhatsApp dia. Baru sudah kata kau guys ni. Dengar. Hadis yang ke-8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullaha fi wa lam yusallu ala nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'azzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Maksudnya, tidak duduk suatu kaum dalam majlis dalam keadaan tidak menyebut nama Allah padanya dan tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena banyak selawat lah. Jangan pula kita kena banyak berselawat. Tambah ni. Hadis yang 9 ni, yang ke-8 tambah selawat. Melainkan mereka akan ditimpa kerugian. Zikir tak, selawat pun tidak. Jika Allah menghendaki mereka diseksa, mereka akan diseksa. Dan jika dikehendaki olehnya, dia akan mengampunkan dosa mereka. Jadi para ulama kata tempat yang kita kena selawat ni banyak sekali para jemaah sekalian. Ada beberapa tempat yang telah disenaraikan oleh para ulama, iaitulah tempat kita kena selawat. Ada dalam kitab ni dia sebut ada 46 tempat kita kena selawat. Tak usah banyak-banyaklah tuan-tuan. Dengar je nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad selalu. Bagus menarik. Tanda sini waktu kita diminta supaya banyak berselawat bermula daripada maghrib Khamis sampai maghrib Jumaat. 24 jam tu jangan cakap benda lain, kita selawat je. Nak baca selawat mana pula tu ustaz? Selawat yang kita panggil baca dalam semaya itulah. Allahumma salli ala Muhammadin sampai ke innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang paling afdal kata di Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, sebab selawat itu mari daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh para sahabat dengan sanad yang sahih. Habislah kita hadis yang terakhir, alhamdulillah 9 hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yazkuruna Allah fihi illa qamu an misli jifati himar wa kana lahum hasratun. Allahu akbar.
Hadza hadis rawahu Abu Daud. Maksud dianya tidak beredar suatu kaum dari majlis. Majlis kita ni pakai sudah begitu ya. Tak ada zikir, tak ada selawat, kan? Tak ada sebut nama Allah padanya, melainkan mereka seumpama bangun dari melingkungi bangkai himar. Majlis kita ni macam kita dilingkung dongki, hok mati, hok busuk bangga tu. Dan mereka akan mendapat kerugian. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, hadis ini mengajar kepada kita bahawa jangan sekali-kali kita duduk dalam majlis ghaflah, majlis yang lara, majlis yang lalai, majlis yang tak ada kerja, jangan. Jadi kita naknya duduk majlis yang banyak menyebut nama Allah, insya-Allah barulah kita akan selamat. Waktu kita duduk tidak terbuat, tidak terbiar. Kita mari masjid contohnya, ni ada majlis ilmu, ni panggil majlis zikir. Malam ni tak ada orang kuliah, kita baca Quran. Tak usah ditarik buah sampai ke Isya rugi. Dah. Jadi kita banyak gunakan masa-masa yang ada ini untuk manfaat bekalan kita ke akhirat. Insya-Allah ana rasa cukuplah kelebihan zikir 4 ayat 9 hadis. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bermula daripada bacaan yang pertama, doa ketika bangun dari tidur. Tuan Syekh kita ni cerdik dia mula dengan bangun tidur. Biasanya orang bangun tidur ni panjang perjalanan dia, nak pergi ke tidur pula kan. Jadi kalau kita mula nak tidur, jadi tidurlah. Jadi kita mula aktif, bermula dengan bangun tidur. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.